Hai semua, bersama lagi dengan Cikgu Elviana dalam kelas Matematik tahun 4. Tajuk kita pada hari ini ialah tajuk 3 perpuluhan sifar, iaitu tajuk wang, iaitu lebih kepada penyelesaian masalah melibatkan wang. Sebelum tu kita tengok dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungannya adalah 3.7 penyelesaian masalah dan standard pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah wang dalam lingkungan RM100,000 melibatkan operasi asas dan operasi bergabung dalam situasi harian. Apa itu operasi asas? Ini kita orang kaji balik, iaitu operasi asas adalah melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Ini mesti tahu ni, sebab hampir semua tajuk matematik melibatkan keempat-empat operasi asas ini. Operasi bergabung pula adalah sama je, ada melibatkan tambah, tolak, darab dan bahagi. Apa yang membezakan operasi bergabung ni dengan operasi asas adalah, contoh, ada setengah soalan dia melibatkan kedua-dua operasi ini ataupun operasi ini. Nanti kita tengok contohnya. Contoh yang pertama. Encik Adi dan Encik Ahmad masing-masing mendermakan wang sebanyak RM10,225 dan RM5,080 kepada suatu tabung kebajikan, dan Encik Hamzah pula mendermakan RM3,800 kurang daripada Encik Adi. Hitung jumlah wang yang didermakan oleh Encik Ahmad dan Encik Hamzah. Panjang juga soalan ni kan? Cikgu tahu mesti semua ni tak suka penyelesaian masalah wang kerana soalan dia berbentuk ayat panjang. Tak apa. Hari ini cikgu akan perkenalkan satu cara untuk kita faham masalah soalan penyelesaian masalah yang panjang-panjang macam ni. Sebelum tu cikgu nak tanya, pernah tak guna peta bulatan untuk menjawab apa-apa soalan matematik yang melibatkan penyelesaian masalah wang? Kalau tak pernah, hari ini cikgu akan ajar macam mana nak gunakan peta bulatan ni untuk menjawab soalan penyelesaian masalah melibatkan wang. Tambah-tambah lagi soalan yang panjang macam ni kan? Sebelum tu cikgu nak perkenalkan apa yang kita boleh tulis dalam peta bulatan ini yang berkaitan dengan soalan penyelesaian masalah. Pertama, kita boleh tulis kata kunci yang kita dapat daripada soalan. Kedua pula, kita boleh nyatakan operasi matematik yang kita gunakan untuk selesaikan soalan dan ayat matematik berdasarkan soalan ni lah. Lepas tu idea-idea lain. Idea-idea lain ni macam kalau ada istilah-istilah yang kita tak tahu, kita boleh catat ni. Macam mana kita nak dapat idea tu? Kita boleh bincang dengan cikgu, kita boleh bincang dengan kawan-kawan. Jom kita tengok contoh yang pertama tadi. Kita baca ayat demi ayat. Encik Adi dan Encik Ahmad masing-masing mendermakan wang sebanyak RM10,225 dan RM5,080 kepada suatu tabung kebajikan. Di antara dua amount ni, yang mana satu Encik Adi ataupun Encik Ahmad dermakan? Kata kuncinya di sini adalah masing-masing. Nampak ya? Apa kita nak buat? Kalau ada nampak keyword masing-masing ni, kita boleh padankan, iaitu nama pertama dialah yang dermakan sejumlah itu. Macam tu juga yang kedua. Maksud cikgu adalah Encik Adi ni, dia nama pertama kan, jadi dia yang dermakan RM10,000
RM225. Manakala Encik Ahmad ni dia nama kedua, jadi dia yang derma RM5,080. Jadi kita dah boleh tulis dah dekat peta bulatan kita apa yang kita faham. Mana Encik Ahmad dia derma RM5,080 dan Encik Adi RM10,225. Kita tengok pula yang ayat yang kedua, iaitu Encik Hamzah pula menderma RM3,800 kurang daripada Encik Adi. Nampak tak perkataan kurang ni? Kurang ini bermaksud operasi apa yang kita bayangkan, iaitu operasi tolak. Apa nak ditolak dengan apa? Kita tengok pula. Encik Adi dia kata Encik Hamzah ni derma 3,800 kurang daripada Encik Adi. Jadi ini bermaksud kita boleh catat dekat peta bulatan kita, wang yang diderma oleh Encik Hamzah adalah bersamaan dengan wang derma Encik Adi tolak dengan 3,800. Baru kita dapat jumlah wang yang didermakan oleh Encik Hamzah. Kita boleh catat kat sini, wang derma Encik Adi tadi adalah yang ni. RM10,225. Ini boleh tolak dengan ini nanti. Seterusnya soalan dia, ayat yang terakhir ni selalunya apa kehendak soalan dia. Jadi dia nak kita hitung jumlah apa ni? Jumlah wang yang didermakan oleh Encik Ahmad dan Encik Hamzah. Yang keliru ya, ada 3 watak kat sini. Tapi kita nak jumlahkan wang Encik Ahmad dan Encik Hamzah sahaja. Jadi kita boleh catat kat sini, kita nak cari jumlah wang derma Encik Ahmad dan Encik Hamzah, dan kita boleh nyatakan operasi yang terlibat, operasi matematik yang terlibat, iaitu tolak dengan tambah. Yang mana satu tolak? Yang tolak ni yang tadi ni lah. Kita nak cari duit wang derma Encik Hamzah, tambah pula kita nak cari jumlah wang Encik Ahmad dan Encik Hamzah. Boleh tak kita nak tulis ayat matematik lepas kita tahu, kita faham, kita dah tafsir dah soalan ni ke dalam peta bulatan? Boleh. Macam mana? Ni contoh yang cikgu bagi. Ayat matematik ni adalah RM5,080 tambah 10,000 tambah ni kurungan 10,225 tolak dengan 3,800 tutup kurungan. Apa maksudnya ni? RM5,080 ni adalah wang derma Encik Ahmad. Betul dah kat sini. Lepas tu yang dalam kurungan ni pula apa? Yang ni mewakili duit derma, wang derma Encik Hamzah yang kita kena cari. Macam mana kita nak selesaikan? Yang ni kita kena ingat pengetahuan tentang matematik, iaitu pernah dengar tak? BODMAS. BODMAS ni bermaksud bracket of division, multiplication, addition and subtraction. Jadi ini adalah urutan operasi mana yang kita kena buat dahulu kalau melibatkan operasi bergabung. Macam ni B, bracket. Bracket ni bermaksud kurungan. Jadi ayat matematik kita ada libatkan kurungan kan? Jadi kita kena selesaikan ini dulu, baru kita boleh tambah. Jadi inilah yang kita katakan sebagai sumbangsaran ataupun idea-idea yang kita dapat, yang kita boleh tambah masuk dalam peta bulatan kita ni. Iaitu selesaikan operasi dalam kurungan terlebih dahulu, iaitu yang ni. Boleh faham ya? Barulah kita boleh proceed ataupun teruskan kepada langkah yang seterusnya. Sebelum saya lupa, dekat ruang yang ni, ini adalah kita namakan sebagai sumber. Dekat mana kita dapat perkara-perkara yang kita catatkan di dalam peta ini. Contohnya soalan tu sendiri, soalan ni kan. Itu mungkin
kamu boleh rujuk buku teks ataupun guru ataupun yang ni rakan-rakan. Kenapa rakan-rakan? Sebab kalau kita buat soalan yang macam ni kan, mesti kita bincang dengan rakan-rakan kan. Jadi rakan-rakan pun sebagai sumber juga. Okey, boleh faham ya? Kita teruskan kepada penyelesaiannya. Okey, ni ayat matematik tadi. Okey, penyelesaiannya cikgu pilih bentuk lazim lah. Okey, yang ni kita selesaikan apa dulu? Buat mas tadi kan, yang cikgu cakap tadi tu. Buat mas itu kita selesaikan yang dalam kurungannya dahulu. Okey, ini contoh dalam bentuk lazim. RM10,225 tolak dengan RM3,800. Jadi kita kena selesaikan yang dari mana-mana? Daripada kiri ke kanan. Ingat, kalau kita selesaikan dalam bentuk lazim, arahnya adalah daripada kanan ke kiri. Itu kena ingat. Okey, kita tengok ini pula. 5 tolak sifar adalah 5. Okey, betul. Lepas tu 2 tolak sifar adalah 2. Okey, 2 tolak 8. Tidak ada masalah kat sini sebab 2 ni nilai dia lebih kecil daripada 8. Jadi apa kita kena buat adalah kumpul semula ataupun kita selalu sebut pinjam lah kan. Jadi 2 ni kita tak cukup nak tolak dengan 8. Jadi kita tengok rakan sebelah dia. Tapi rakan sebelah dia pula sifar, tak ada. Jangan risau, kita boleh pinjam daripada rakan sebelah lagi, iaitu 1. Okey, kalau kita pinjam ataupun kumpul semula daripada 1 ni, 1 ni akan tolak dengan 1. Jadi 1 ni kan kita pinjam daripada dia, tapi kita boleh pinjam 1 je. Okey, 1 tolak 1 bersamaan dengan sifar. Jadi 1 ni nanti akan jadi sifar. Okey, macam ni. Ni dah masuk cikgu. Okey, lepas tu lepas kita pinjam, kita bagi kat rakan sebelah dia balik, iaitu rakan sebelah dia jadi sifar. Jadi kat sini dia akan tambah 10. Okey, tambah 10. Tapi daripada 10 ni dia kena dermakan pula kepada rakan sebelah dia tadi. Jadi kita tolak 10 tolak 1 jadi 9, dan sebelah ni akan jadi, kenapa dia tambah 12? Sebab rakan dia ni tadi dia bagi 10 kat sebelah ni. Jadi 10 tambah dengan nombor yang sedia ada iaitu 2, dia akan jadi 12. Okey, kita boleh tolak macam biasa. 12 tolak 8 bersamaan dengan 4. 9 tolak 3 tak ada masalah. Kita akan dapat jawapan 6. Jangan lupa unit. Dah selesai ke belum ni? Tak lagi. Ni baru yang kita selesaikan yang dalam kurungan ni. Okey, yang ni adalah jawapan kepada dalam kurungan ni tadi. Okey, boleh faham? Jadi yang ni kita bawa kepada langkah yang seterusnya, iaitu kita tambahkan amount ini dengan RM5,080. Okey. Jadi kita tulis dalam bentuk ni. Jadi kita tambah macam biasa, iaitu daripada kanan ke kiri, ke sana lah ya. Jadi 5 tambah sifar bersamaan dengan 5, 2 tambah 8 bersamaan dengan 10. Macam ni ke kita tulis 10? Silap ni. Tak apa. Jadi kita kena tulis dalam bentuk kita sebut juga sebagai kumpul semula. Macam mana tu? Okey, macam ni. 10 ni kan dia dalam bentuk 2 digit. Jadi digit yang dekat belakang ni kita tulis kat bawah ni. Digit yang 1 ni kita bawa dia ke nilai tempat yang depan ni. Itu tambah dengan 1. Okey, lepas tu kita boleh tambah 1 tambah 4 tambah sifar bersamaan dengan 5. 6 tambah 5 bersamaan dengan 11. Jadi selesailah soalan yang pertama ni. Jadi kita dapat simpulkan bahawa jumlah wang yang diremakan oleh Encik Ahmad dan Encik Hamzah adalah RM11,505. Okey, selesai contoh yang pertama. Jadi kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni pula melibatkan operasi apa? Tak apa,
kita baca satu persatu. Okey, harga tanah di suatu kawasan ialah 10,215 sehektar. Hektar ni adalah unit untuk mengukur kawasan macam tanah, macam 2 hektar tanah, macam tu lah ya. Tapi ni harga 1 hektar. Jadi ini adalah salah satu kata kunci yang ada pada soalan ni. Jadi kita boleh catat. Harga sehektar tanah adalah RM10,215. Lepas tu ada 12 orang rakan telah membeli 4 hektar tanah di kawasan itu. Ada berapa orang? Ada 12 orang. Dia beli 4 hektar. Jadi kita boleh catat 4 hektar telah dibeli oleh 12 orang. Ingat ya, ada 12 orang. Jadi hitung amount wang yang dibayar oleh setiap orang. Jadi adakah RM10,215 ini dikeluarkan oleh setiap seorang ataupun dibahagikan kepada setiap daripada mereka? Pening juga kan? Tak apa, kita tulis apa yang kita faham. Ini bermaksud yang dicari ialah harga yang dibayar oleh setiap orang. Apa yang dibayar tu? Okey, diorang kan dah beli 4 hektar tapi dia kongsi 12 orang. Jadi ini bermaksud dia melibatkan operasi darab dan operasi bahagi. Okay, macam mana kita nak susun operasi tu? Jadi 10,000, kita tulis ni kan, RM10,215 darab 4 bahagi 12. Kenapa cikgu darab 4? Sebab ni kan harga 1 hektar tanah dan dia orang beli berapa? Diorang beli 4 hektar. Jadi 10,215 darab 4 untuk kita dapatkan jumlah amount ataupun harga tanah yang telah dibeli oleh 12 orang tu. Kenapa bahagi 4? Disebabkan 12 orang ni kena diorang macam kongsi 4 hektar tanah tu, tapi setiap daripada mereka kena bayar. Jadi jumlah ni tadi dibahagi dengan 12 ni sebab kita nak tahu setiap seorang tu dia keluarkan berapa untuk bayar harga tanah tu. Faham kan? Jadi selesaikan operasi ikut urutan yang betul. Yang ni tak ada bracket, yang ni tak perlu buat mas sebab kita kena selesaikan daripada kiri ke kanan. Arah dia macam ni. Okey, macam ni. Kita selesaikan sama-sama ya. Jadi RM10,215 darab dengan 4 ni untuk kita cari jumlah harga tanah yang 4 hektar tu yang 12 orang tu beli tadi. Jadi kita selesaikan daripada sini ke sana, kanan ke kiri, ke sana ya. Okey, 5 darab 4 berapa? 5 darab 4 adalah 20. Jadi macam yang saya cakap tadi, kalau ada 2 digit nombor ni, digit yang kat belakang ni tulis dekat bawah ni, 2 ni kumpul semula kat atas macam ni. Okey, tambah dengan 1. 1 darab 4 pula berapa? 4. Ini kena hafal sifir tau. Okey, 4 tambah dengan 2 bersamaan dengan 6. Okey, 2 darab 4 pula, 2 darab 4 bersamaan dengan 8. Sifar darab 4 bersamaan dengan sifar. Ingat ya, apa-apa nombor darab dengan sifar adalah jawapannya tetap sifar. Okey, 1 darab 4 adalah 4. Okey, jadi 4 hektar tanah tadi adalah bersamaan dengan harga ini, iaitu RM40,860. Ini adalah harga 4 hektar tanah. Okey, kita catat kat sini supaya kita ingat. Okey, boleh faham? Okey, selesai ke dah ni? Tak lagi. Kita baru selesaikan bahagian depan ni. Bahagian yang ni kita tak selesaikan lagi. Bahagian bahagi dengan 12 ni. Okey, apa kita kena buat adalah kita bawa jawapan yang kita dapat ni tadi, RM40,860 bahagi dengan 12. Okey, untuk bahagi ni cikgu pilih kaedah darab berpagar. Ya. Macam mana ni? Okey, kita buat sama-sama. Kita kena tengok kepada sifir 12. Okey, kita senaraikan satu-satu.
1 darab 12 bersamaan dengan 12. 2 darab 12 bersamaan dengan 24. 3 darab 12 bersamaan dengan 36. 4 darab 12 bersamaan dengan 48. Dan 5 darab 12 bersamaan dengan 60. Dan sambung pula ya, tak cukup ruang, sambung kat sini. 6 darab dengan 12 bersamaan dengan 72. 7 darab dengan 12 bersamaan dengan 84. 8 darab 12 bersamaan dengan 96. Dan 9 darab 12 bersamaan dengan 108. Jadi kita tengok satu persatu. 4 ni boleh bagi 12 tak? Tak boleh. Okay. Tips dia adalah kalau sini nombor 2 digit, kita terus boleh banding dengan 2 digit terus. Ambil terus 40 ni. Jadi macam mana tu? 40 bahagi dengan 12 boleh tak? Boleh. Kita tengok pada jawapan dia. Mana yang terhampir dengan 40? Yang ada 36 dengan 48. Jadi kita kena ingat, kita kena ambil nombor yang lebih kurang ataupun kurang daripada 40 ni. Okay, yang kurang daripadanya adalah 36 ni, iaitu 3. 3 ni catat kat mana? Dekat atas yang ni. 3. Lepas tu 3 darab 12 adalah bersamaan dengan 36. Lepas tu kita boleh tolak. Sifar tolak 6 boleh tak? Tak boleh. Jadi kita boleh kumpul semula, iaitu tolak 1 daripada 4 ni akan dapat 3 dan tambah 10 kepada nombor yang kat sebelah ni, iaitu sifar ni akan jadi 10 lah. Okey, 10 tolak 6 bersamaan dengan 4. 3 tolak 3 bersamaan dengan sifar. Kita boleh tulis ataupun tak payah tulis pun tak apa. Okey, macam mana darab berpagar ni? Okey, ada baki 4 kan? Baki 4 ni kita bawa ke sebelah 8 ni. Macam mana tu? Letak je macam ni. Dia akan jadi 48. Kita tengok balik sifir. 48 dalam sifir 12 ada tak? Ada. Yang ni, iaitu 4. 4 ni catat kat mana? Kat atas ni, kat sebelah 3. Itu 4. 4 kali 12 bersamaan dengan 48. Tolak macam biasa. Jadi, ni sah-sah dia akan jadi sifar lah. Lepas tu, kita terus bergerak ke sebelah, iaitu kena tambah tak sifar kat sini? Boleh je nak tulis. Tak nak tulis pun tak apa, sebab sifar ni tak membawa apa-apa nilai kan. Jadi 6 bahagi 12 boleh tak? Tak boleh. Jadi kita letak sifar. Sifar darab 12 samaan dengan sifar. Okey, 6 tolak sifar akan dapat 6. Dan kita boleh bawa 6 ni ke sebelah. Macam ni. 60 dalam sifir 12 ada tak? Ada. Iaitu 5. 5 ni catat dekat atas ni. Dan 5 kali 12 bersamaan dengan 60. Tolak macam biasa dapat sifar. Okey, selesailah soalan ni. Jadi ini adalah jawapan kita yang terakhir, iaitu amount wang yang perlu dibayar setiap seorang ialah RM3,405 daripada ada 12 orang tadi kan. Jadi seorang kena bayar RM3,405. Okey, boleh faham ya? Okey, tentulah. Okey, sini cikgu ada sertakan 3 soalan contoh uji minda. Okey, boleh cuba dekat buku tulis ataupun buku latihan matematik. Kalau dah siap, boleh hantar kat cikgu, nanti cikgu akan cek dan betulkan mana yang silap. Okey, macam mana? Best tak guna peta bulatan untuk selesaikan penyelesaian masalah wang? Jadi apa yang kita dapat simpulkan kat sini adalah, okey, ini apa ni? Peta bulatan. Okey, peta bulatan ni apa yang kita dah belajar? Okey,
Dalam penyelesaian masalah wang, yang kita dah belajar tadi kan, ia dapat digunakan untuk mencatat kata kunci dalam soalan penyelesaian masalah wang. Macam kita dah buat tadi lah dekat dua soalan tadi tu kan. Lepas tu, menyatakan operasi matematik dengan betul. Jadi lepas kita faham soalan dia, kita dapat tafsirkan apa operasi yang kita nak gunakan untuk selesaikan soalan. Okey, lepas kita tahu operasi tu, kita dapat susun operasi tu mengikut urutan dalam bentuk ayat matematik untuk jawab soalan tu tadi. Lepas tu, peta bulatan ni juga kita boleh catat idea hasil daripada sumbangsaran. Kalau kita tanya cikgu tu macam bagi idea ataupun kawan-kawan bagi idea, kita boleh catat sebab tu membantu kita untuk semasa proses menjawab tu sendiri. Ya. Okey, boleh dirujuk semula sekiranya terdapat kekeliruan. Okey, ini maksudnya macam kita tengah kira-kira tadi tu kan. Lepas tu kita macam keliru. Betul ke guna operasi tambah? Kita boleh rujuk balik peta bulatan kita tadi. Kita cari kata kunci. Kalau ada kata kunci tambah tu, kita match balik dengan jalan penyelesaian kita tu. Betul ke tak kita buat? Kalau betul, teruskan. Kalau ada silap sikit, jadi kita ubahlah. Macam itulah kebaikan dia. Dan kita pun dapat mentafsir dan memahami soalan penyelesaian masalah dengan betul dan dengan baik. Okey. Itulah rahsia dia untuk menjawab soalan penyelesaian masalah melibatkan wang menggunakan peta bulatan. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.